صلى عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه ودنا له القمر وزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه ينال البركة كل من صلى ينال البركة كل من صلى عليه يا بيت النبي اللهم صل عليه سيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي يا بيت النبي صل عليه السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي النبي ذاك عروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس السلام على يديه لا بيت النبي اللهم صل عليه سيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي على بيت النبي اللهم صل عليه السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نوره كالكوكبين جدهم صلوا عليه لا بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي لا بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. حطينا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بعمل والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. بسم الله رب العالمين والسلام عليكم ورسول الله.
Kita baca Syama'il Muhammadiyah dulu. Sambung lagi hadis dalam bab berkenaan dengan syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dalam bab ini, masuk pada hadis yang ke 1 2 3 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi la qala hadathana Ishaq bin Mansur hadathana Abdul Razzaq hadathana Ja'far bin Sulaiman حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر. فقال خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. الله أسلم. Ini apa? Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dalam melaksanakan umrah qada, dan Ibn Rawahah berjalan di hadapan baginda dan mendeklamasikan, itu mendendangkan syair. Biarpun kaum kafir dengan jalannya, hari ini kami akan memukul kalian dengan Al-Quran yang diturunkan. Ini peristiwa ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah. Ini tunaikan umrah qada bersama Rasulullah SAW. Itu Ibn Rawahah. Dia waktu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah, Nabi datang dari Madinah. Waktu itu dia duduk berdiri depan Nabi. Dia berjalan di depan Nabi. Sambil-sambil duduk depan Nabi SAW, dia dendangkan satu syair. Dia kata apa? Khallu banil kuffari an sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi. Biarkan kaum kafir dengan jalannya. Hari ini kami akan memukul kalian dengan Al-Quran yang diturunkan. Maksudnya kami akan kalahkan kamu wahai orang kafir yang dulu kamu tindas kami orang Islam dengan Al-Quran, dengan kemuliaan Al-Quran, dengan keagungan Al-Quran, dengan perintah Al-Quran. Dan dia syair lagi. Darban yuzilul hamaman an maqilihi wa yudhilul khalila an khalilihi. Allah SWT. Maksudnya apa? Pukulan yang akan menghilangkan mimpi dari tempat tidurnya. Allah SWT. Maksudnya apa? Pukulan yang akan menghilangkan tengkok daripada tempatnya. Itu pancung kepala. Allah SWT. Allah SWT. Dan maksud kami akan serang kamu, kami akan memukul kamu dengan Al-Quran. Maksudnya kami akan pukul dan serang kamu, menyerang kamu ikut hukum yang bersesuai dengan Al-Quran. Kami tak akan serang kamu lebih-lebih, tak zalimi kamu, tapi kami akan perangi kamu sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan kata dia, pukulan yang akan menghilangkan mimpi dari tempat tidurnya. Apa maksudnya? Pukulan kami, tentera Islam pada hari ini, Allah SWT, akan menghilangkan mimpi dari tempat tidurnya. Maksudnya akan memutuskan kepala kamu, akan mencung kepala kamu. Syair untuk menakutkan musuh. Syair, dendangkan syair, kata-kata yang akan menggurunkan musuh. Cerita semangat beruji apalah. Kata-kata tu penting. Allah SWT. Kadang-kadang orang tu taklah mana sangat. Kata-kata dia hebat. Seperti mana kita dulu jihad fi sabilillah yang disertai oleh umat Islam, khususnya orang Melayu dulu. Orang Melayu dulu yang pimpin mereka berjuang jalan Allah dulu, menentang penjajah dan sebagainya. Hampir 500 tahun kita dijajah. Hampir 500 tahun, baca sejarah. Hampir 500 tahun masuk orang ini, keluar orang ini, masuk orang ini, keluar orang ini. Dijajah kita orang Melayu. Sebab di tanah Melayu ini ada satu yang istimewa. Di tanah Melayu ini ada satu yang luar biasa. Dan di tanah Melayu ini ada segala khazanah yang sangat bernilai. Mai ke sini, nak ambil sini. Allah SWT. Bahkan kita dulu bangsa Melayu telah bangsa yang berjaya di dunia ni. Mereka ambil tulisan kita, kejayaan kita, mereka ambil bawa balik, mereka bawa naik negara mereka, pembina negara mereka. Asalnya kita adalah kita. Allah SWT. Jadi penjajah yang pimpin dulu yang menentang musuh adalah para ulama. Yang mana ulama bila dia bercakap satu kata-kata akan beri semangat pada orang lain. Dia bila ulama kata ni, ulama bila kata zaman dulu lah, orang dah tak heran dah mati. Orang dah tak heran dah tinggal rumah dia. Orang dah tak heran dah tinggal harta dia. Orang dah tak heran dah tinggal keluarga dia. Yang mereka nampak adalah syurga Allah. Yang mereka nampak adalah menuju ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah, mati syahid. Jadi pentingnya kata-kata. Ni tengok.
Ibn Rawahah dia keluarkan kata-kata yang semangatkan orang Islam dan takutkan orang kafir yang menentang Rasulullah pada waktu itu. Dia kata apa? Pukulan yang akan menghilangkan mimpi dari tidurnya. Kita tengah mimpi, macam nak hilangkan mimpi, kita sembelih tengkok orang tu, hilang. Maksudnya kami akan putuskan tengkok kamu. Tu ayat dia, power punya ayat dia. Senang tak? Dan akan dilupakan seorang daripada kasihnya. Oh, tengok ni. Siapa bawa? Tak tahu Adamnya kot tu. Bukan. Yang ni masih punya. Umi beli kat Shopee. Okey, boleh main ya. Okey, boleh. Modalnya boleh. Okey. Tak senang. Tu pun kata-kata juga. Kata-kata yang matikan hujah kita, tak tahu nak kata apa dah. Okey, Allah senang. Okey. Jadi, pukulan yang akan menghilangkan mimpi dari tempat tidurnya. Allah senang. Dia saya ni tak suka dia main handset anak saya ni. Saya tak bagi, saya kerah dia tak bagi handset, tak bagi game apa semua, saya tak bagi. Kadang mak dia bagi jugalah, macam terpaksa lah bagi juga. Saya tak bagi. Di rumah dia tak minta lah. Sebab kita tak bagi. Kadang-kadang kita nak keluar pergi mana-mana, dia tahu saya selalu marah isteri saya, jangan bagi handset kat anak, jangan bagi handset kat anak. Saya marah dia, jangan main handset. Dia kalau saya nak keluar pergi mana-mana, dia nak ikut, saya tak pergi ikut. Dia kata apa? Kalau abah tak buat Bashir main handset. Allah senang. Ugut kita. Jauh-jauh lah ikut. Tinggal main handset pula. Dia budak tu mana. Bawa Bashir main handset. Bashir tengok handset lagi. Oh, dia ugut kita pula. Ni anak-anak. Jadi, tu pun kata-kata juga tu. Syair juga tu. Dan akan dilupakan seorang dari kekasihnya. Pukulan kami ini, tentera Islam. Wahai orang kafir, kalau kamu nak lawan kami, mai silakan. Tapi pukulan kami kalau kamu kena, akan dilupakan seorang daripada kekasihnya. Lepas ni kamu mati, orang takkan ingat kamu dah. Lawan kami silakan. Waktu ni Sayyidina Umar kata kepada Ibn Rawahah. Sayyidina Umar kata apa? Ya Ibn Rawahah, di sisi Rasulullah, di depan Rasulullah, di tanah haram Allah ini, engkau baca syair? Apa ni syair-syair ni depan Rasulullah? Rasulullah SAW kata apa? Biarkan dia wahai Umar, biarkan dia. Ungkapan dia itu lebih cepat terkesan di hati mereka daripada lemparan anak panah. Mereka kena kata-kata dia power ni, mereka dah down. Sebelum mereka tewas. Kata-kata boleh menewaskan orang sebenarnya. Sebelum pedang kita tewaskan orang. Sebelum nak panah kita tembuskan orang, kata-kata boleh tembuskan hati dia. Kata-kata kita yang padu boleh menurunkan ataupun meruntuhkan depa punya Allah SWT Muhammad semangat. Tu penting kata-kata. Duduk kan dia. Tak ada. Dia Allah SWT Muhammad macam tu. Kata. Dan syair kata-kata untuk menewaskan musuh itu telah dibuat di zaman Rasulullah SAW. Dan Nabi sendiri support, Nabi kata teruskan. Kata. Kenapa? Kata-kata kamu ni sangat lebih cepat terkesan di hati mereka daripada lemparan anak panah. Kata-kata ni lebih cepat kalahkan mereka. Anak panah sampai. Abah, tengok ni saya. Tak boleh. Sini dia minta, dia tahu saya terpaksa bagi. Masa ganggu orang. Tengok. Tak mau nak tengok. Jadi Allah SWT, lepas ni boleh lah. Kalau Abang Lan contoh nak kalahkan Abang Uji kan. Nahan kamu itu tak ke mana pun. Down. Kita kena. Ini hadis ni. Hadis. Nak down ke orang ni yang kata-kata saja. Habis orang tu down. Kalah sebelum dia lawan. Menyerah sebelum lawan. Lagi kita, tak apa Abang Lan. Hang buat Lan buat aku tak lebih dengar kata-kata hang ni pun habis Contoh kan. Okey. Kata-kata penting. Okey. Abah nak tengok. Allah senang. Apa fikir? Kabang. Abang. Tak mau. Tak ada handset ni, tak ada game, tak ada apa. Saya tengok itu. Jom balik ke rumah. Tak mau. Nak tengok kita. Tak ada game ni. Tak ada mana. Tengok kartun Arab. Banyak bahasa Arab. Dia Allah SWT kata-kata penting. Bawa kata-kata dia pun telah habis lebih cepat terkesan daripada lemparan panah. Kalau panahan tu ada time lagi nak tarik, lepas dia pun kena. Kata-kata api terus masuk terus. Itu kata-kata penting.
Okey ya. Tak Nampak saya senang tak? Tak ada. Okey dia Allahumma salli ala Muhammad. Macam tu. Jadi ni syair syair yang sangat hebat. Jadi kita boleh hafal lah syair ni, kena nak lawan apa semua kan. Nanti perang jalan Allah apa semua, jihad boleh. Okey ya. Dan seterusnya hadis-hadis yang lain gunakan syair di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengizinkan syair-syair yang menaikkan semangat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan oleh guru kita. Dulu ada seorang yang pandai syair, pandai nasyid lah, bahasa kita nasyid lah, pandai nasyid ni. Nasyid dia di Mesir menentang pemerintah. Kata-kata dalam syair, dalam nasyid dia tu, dia endangkan nasyid, orang semua semangat, rakyat semua semangat nak tentang nak tegur pemerintah atas kezaliman dia. Pemerintah rasa tergugat. Dia nasyid orang pengaruh. Nasyid dia orang akan sedap kezaliman, kejahatan pemerintah atas rakyat. Akhirnya pemerintah takut kan dia? Takut bukan sebab senjata dia, takut sebab kata-kata dia. Kata-kata tu bahaya. Kadang orang tu tak ada askar pun, tak ada tentera pun, tak ada kekuatan pun, tapi dia kata-kata dia kuat. Kata-kata dia pedih. Itu yang bahaya. Akhirnya pemerintah tangkap dia, kerat lidah di Mesir dulu. Kerat ni betul-betul kerat. Bila kerat lidah dia tak boleh nak qasidah, tak boleh nak nasyid, tak boleh nak syair. Tetapi Allah beri karamah pada dia. Walaupun dikerat lidah dia dalam penjara, dia tetap menyanyi, dia tetap nasyid macam biasa. Akhirnya pemerintah tak boleh buat apa, pemerintah lepas dia. Tak ada lidah tapi cakap macam biasa. Tak ada lidah tapi boleh nasyid macam biasa. Tu ada cerita, berita cerita lah Mesir. Nah, abang kata apa? Kita perlu orang yang macam ni dalam jemaah. Kita perlu orang macam ni dalam satu masyarakat, ataupun dalam suatu negara, ataupun dalam satu umat Islam. Perlu orang ni. Orang yang dia kata tu terus down musuh. Dia kata tu terus nak semangat orang. Dia kata tu terus orang dah tak ingat apa dah. Orang terus nak mati lah. Mati syahid lah. Tapi mesti menentang musuh kafir harbi lah. Bukan sama Islam pula. Kata-kata tu penting. Okey ya. Zaman Rasulullah ada orang. Tugas dia kata-kata. Tugas dia cakap. Cakap habis. Musuh je dah down. Okey ya. Tu Nabi SAW dengan para sahabat. Okey ya. Oi. Kitab Bidayatul Hidayah sikit lah. Ambil 5 minit dah. Kak Anam, sambung tu. Tapi dulu syok orang Melayu dulu, pendekar dulu, dia kata-kata dulu sebelum lawan kalau kain panjang sejengkal, lautan dalam jangan didura. Macam tu. Senang. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Nampak? Dia bagi ayat tu dulu. Allah senang. Jadi Allah senang, tengok pahlawan dulu lawan. Cerita Piramli tu dia banyak ambil kisah-kisah kehidupan orang Melayu dulu. Dia nak terapkan kehidupan asli orang Melayu supaya tak hilang benda ni. Allah takdirkan filem dengan niat dia yang baik tu, Allah kekalkan filem dia. Sampai kita tahu bagaimana kehidupan orang Melayu, bagaimana bahasa orang Melayu, macam mana akhlak adat orang Melayu. Orang Melayu mana maki-maki orang, dia cakap tu elok. Ada kias-kias tu elok. Bunga dia tu elok. Dia nak abang satu pun dia ada kias, dia ada itu, ada ini, ada orang Melayu. Ya. Allah Subhanahu Kata-kata tu penting. Kata-kata tu yang naikkan semangat pendekar tu. Kata-kata tu. Dia bukan turi perang, ada kata-kata dia. Melayu tu bukan turi lawan. Ada kata-kata dia. Allah Subhanahu ya. Kusangkakan pasir di tengah laut. Ku persangkakan ada bukan. Rupanya pasir di tepi jalan. Allah Subhanahu. Jalan dulu. Kata-kata dulu. Syad. Okey ya. Kusangkakan karang di tengah lautan, rupa-rupanya pasir di tepi jalan. Bubuhan itu ayat nak bagi down lah. Aku lawan kita lawan dia tepih kita. Terus dia kata, rupa-rupanya aku ingat karang tengah lautan. Kata pun down. Kena tahu kata-kata tu, nak lawan kena tahu. Lawan dia tak edit, kata-kata tu nak lemahkan dia tu. Lawan tak terawang sangat pun, kata-kata tu power. Kata. Lepas ni mana kena lawan kata. Nampak? Jangan lawan kata. Cakap elok tak apa. Kusangkakan panahmu seperti apa? Rupa-rupanya Allah. Bagi dia lagi down, lagi tarik ketang lagi, habis semangat hilang. Okey ya. Tarik lagi tak pi. Okey. Terus tahu nak? Sambung. Kosak 10. Baca tengok. Seorang baca. Imam Ghazali kata apa?
Siapa tak ada kitab lagi boleh ambil. Kitab ada lebih banyak ni. Tuan. Adab-adab melaksanakan ketaatan. Okey. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah Ta'ala itu ada yang fardu, wajib dan ada yang sunat. Okey, perintah Allah ni ada fardu, ada fardu, ada sunat. Dua-dua perintah Allah. Kalau fardu wajib kita tunaikan. Kalau sunat kita tunaikan. Dan fardu itu lebih utama daripada sunat. Cumanya sunat ini utama juga kerana dia menampung cedera-cedera yang fardu. Terus. Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan. Fardu itu umpama modal, asas perniagaan. Nak berniaga apa kena ada modal. Kalau tak ada modal nak berniaga macam mana? Fardu tu macam modal nak berniaga, nak dapat untung. Terus. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapatkan beberapa darjat kelebihan. Maksudnya siapa yang buat fardu, dia selamat, tak kena azab. Tapi kalau nak darjat tinggi, nak dekat dengan Allah, nak dapat syurga yang tinggi, mesti kena tambah yang sunat. Fardu ni dia seolah sekadar nak selamat kita daripada murka, daripada azab. Itu tunaikan hak Allah. Sunat ni pula nak tinggikan darjat kita. Tinggi darjat kita. Allah senang. Okey ya, terus. Rasulullah SAW bersabda, artinya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis Qudusi, tidak ada sesuatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang Aku fardukan ke atas mereka. Dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada Aku dengan menambah amalan-amalan yang sunat setelah mereka melakukan yang fardu-fardu, sehingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya, maka Akulah pendengarnya yang ia mendengarkan. Maksudnya Allah jaga pendengaran ya. Allah jaga pendengarannya, semua baik saja. Allah pandu dia. Dengannya, dan Akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan Akulah lidahnya yang ia berkata-kata dengannya, dan Akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan Akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Maksudnya Allah jaga semua anggota-anggota semua ke arah taat, kebaikan yang Allah ridha. Terus. Dan engkau, wahai penuntut, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati. Nak sanakan perintah Allah, kata Imam Ghazali, mesti kena kuasai hati kita, kena kontrol hati kita, kena bersihkan jiwa kita. Maksudnya kalau kita kalau diri kita dikuasai oleh nafsu, tak boleh. Tapi kita kena kuasai nafsu, kita kena kuasai hati kita, nak kuasai diri kita. Macam tu. Dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu. Nafsumu kata salah. Nafasmu, sekalian masa dan nafasmu. Betul. Dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu, bermula dari pagi sampai ke petang. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan Dia menilik segala yang ada pada zahir dan kamu kena kata-kata Imam Haddad, kata Imam Ghazali, Allah senang, kalau kamu nak dekat dengan Allah senang, dan kamu itu penuntut ilmu, nak berjalan, nak dapat hidayah Allah, setiap masa, setiap saat kena jaga diri kamu, jaga anggota kamu. Allah senang. Dan kamu kena ketahui, Allah itu kena sedar, tahu bahawa Allah itu mengetahui segala yang ada dalam hatimu. Nah, jadi orang dekat dengan Allah, hati kena betul. Saya di antara yang saya mengaji, saya rasa yang paling bernilai yang saya dapat dari guru kita ni, yang paling bernilai lah, saya rasa yang paling bernilai lah. Dia pajak kita satu ya. Banyaklah dia pajak, yang satu ni paling bernilai saya rasa. Dia ajak kita hati kena betul yang Tuhan yang tadi. Nak buat apa hati kena betul yang Tuhan, kena benar dengan Allah. Itu paling bernilai. Apa guna kita buat benda besar-besar, program lah apa, semua orang main seronok, tapi hati kita nak yang lain. Rugi. Tak senang. Hati kena betul dengan Allah. Tu selalu guru kita pesan. Hati betul dengan Allah, hati betul dengan Allah. Buat apa satu, aku nak Allah ya. Aku nak ridha Allah ya. Tak lain tapi nak puji, orang nak kata orang itu. Tu urusan aku nak Allah ya. Aku nak Allah ridha ya. Oh, penilaian tu. Hak tu jaga betul-betul. Aku berniaga, aku nak Allah. Aku bergaul dengan orang, aku nak Allah. Aku buat apa-apa, aku nak Allah. Allah, ridha Allah. Hati betul dengan Allah. Allah senang. Tapi kalau hati tak betul dengan Allah,
problem. Kita tak akan dapat hidayah, tak akan dapat pertolongan, bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kena betul. Tak apalah kita ni tak baik pun, hati betul-betul elok. Kadang kita ni tak apa baik pun, tapi kalau hati kita baik, niat kita baik, betul dengan Allah, satu hari baik. Allah senang amat. Mesti hati kena betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu hati kita, kata Imam Al-Ghazali, dan ia menilik segala yang ada pada zahir. Kamu buat apa anggota kamu? Kamu tengok yang haram ke? Cakap yang haram ke? Ambil hak orang ke? Semua Allah tengok. Dan batinmu Allah tahu. Lintasan apa saja dalam hati Allah tahu. Istighfar selalu, betulkan selalu. Kalau kita nak pergi masjid, kita ada terlintas, weh, pergi masjid, boleh aku pergi ajak depa pergi minum tak? Lepas mayang. Boleh sembang-sembang. Astagfirullah, aku nak pergi kerana Allah. Nak mengajak, weh, sekali depa kata aku banyak ilmu, astagfirullah, aku nak Allah. Nak pergi mengaji sekali boleh lepak-lepak asal. Hak Allah tu tak mai tu. Tak ada. Macam astagfirullah, aku nak pergi ngaji kerana Allah. Hati betul Allah, betul dengan Allah, betul dengan Allah. Area tu selalu bagi betul. InsyaAllah kita dekat dengan Allah. InsyaAllah kita selamat. Dan Allah mengetahui hati kita kena rasa, macam tu kata Imam Al-Ghazali. Terus. Dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu dan segala langkah-langkahmu dan segala diammu dan gerakmu. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang banyak atau engkau duduk bersendirian. Sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Kita duduk dengan orang ke, kita duduk seorang ke, walaupun kita rasa, kita tahu orang tak perhati kita, tapi Allah perhati kita. Duduk seorang-seorang Allah perhati, duduk dengan orang Allah perhati. Kalau baik Allah balas baik, buruk takut-takut dia azab. Na'udzubillah min dzalik. Terus. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam mulk, alam yang nampak. Alam mulk itu alam syahadah, alam yang kita boleh nampak, yang kita boleh kesan dia dengan panca indera kita. Alam mulk, dia panggil alam mulk, pokok kita. Apa yang dia alam mulk, dia panggil alam mulk, alam malakut, alam lahut, alam jabarut semua. Alam mulk iaitu alam yang boleh kita tengok. Benda-benda ni, alam kebenaran. Boleh rasa dan sebagainya. Terus. Alam yang nampak oleh manusia dan alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu, melihat dan mengetahui seperti firman-Nya. Artinya Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Apa yang ada dalam mulk, apa yang ada dalam alam malakut itu alam ghaib. Malakut pula ada malakut sama, malakutus sama, malakutul ard. Malakutus sama alam ghaib langit, iaitu kehidupan para malaikat. Malakutul ard alam jin. Ini semua dilihat oleh Allah. Allah menyaksikan, Allah tahu apa yang mereka buat. Sama ada alam mulk atau alam malakut, semuanya Allah tahu. Kamu duduk alam malakut pun Allah tahu, kamu duduk alam mulk pun Allah tahu. Tak boleh lari daripada pandangan Allah, perhatian yang disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Imam Al-Ghazali, berdasarkan firman Allah, Allah ini dia mengetahui apa yang Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Apa maksud pandangan mata yang khianat? Pandangan curi-curi tengok aib orang. Pandangan curi-curi tengok yang haram, Allah tahu. Kita berjalan naik motor, sambil-sambil kita tengok dalam rumah orang, kita nampak aurat orang, semuanya Allah tahu. Kita ingat orang tak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah mengetahui apa yang disembunyi dalam hatimu. Kita nak mengaji, nak apa? Kita duduk dengan kawan-kawan, bersemang, kita nak apa? Kita jumpa orang, kita tolong orang, kita nak apa? Kita bangun malam, kita nak apa? Kita sembahyang duha, kita nak apa? Kita sedekah, nak apa? Berzikir, nak apa? Semua Allah tahu. Kalau nak tu nak Allah, selesai. Allah bimbing, Allah hidayahkan, dan Allah akan beri makrifat kepada kita. Kalau kita nak selain Allah, makin jauh kita. Sembahyang banyak tapi makin jauh. Zikir banyak makin jauh. Sedekah banyak makin jauh. Kalau hati betul, sikit pun makin dekat. Banyak lagi dekat. Hati penting. Jagalah hati. Karena hati dilihat, dipandang, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung esok kitab Bidatul Hidayah. Sallallahu alaihi wasallam hadirin wa ala sallam hamdan. Fatihah. Allahumma bi hudaka fi ridha. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Alhamdulillah rabbil alamin. Tutup.